semakin maju dalam bidang sains teknologi, mereka sudah semakin melupakan Al-Quran. Apa yang membedakan sains Islam sama sains Barat? Itu zaman yang dipanggil Dark Ages, iaitu zaman kegelapan, di mana zaman kegelapan itu yang menguasai hidup manusia ada dua kelompok. Maka yang di Andalus itu semakin menurun, yang di Barat ini kerana cinta mereka kepada sains, mereka semakin naik. Tetapi Al-Quran bukanlah kitab sains. Quran ataupun sains yang ada di dalam Al-Quran tujuannya ialah untuk menundukkan manusia agar mentaati Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, sudah kenyang. Alhamdulillah. Sudah berasa sedikit nyaman kan? Ustaz, berasal dari Malaysia kan? Saya dari kampungnya tu dipanggil Sungai Besar. Daerahnya tu Sabak Bernam di dalam wilayah atau negeri Selangor, Darul Ihsan. Jadi Selangor ini dia terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia, dan dia terletak di tengah-tengah, di sebelah pantai barat, di tengah-tengah antara utara dan selatan. Wilayah saya tu di tengah-tengah. Jadi dari kecil Ustaz berada di Malaysia? Dari kecil sehinggalah hari ini berada di Malaysia. S1, S2 dan S3-nya juga di Malaysia. Berarti ini first time Ustaz datang ke Indonesia atau ada sebelum-sebelumnya? Sebelum ini alhamdulillah kali pertama menjejakkan kaki ke Indonesia tahun 96. Ke Bukit Tinggi kan? Kemudian tahun berikutnya tahun 97 ke Medan. Berarti sudah pernah ke Medan sebelumnya ya Ustaz? Ini kali ketiga saya ke Medan. Juga di wilayah-wilayah yang lain, sudah ke Bandung, ke Jakarta, sudah ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ke Aceh. Aceh 2 kali. Berarti sudah banyak lah jalan-jalan. Alhamdulillah. Tinggal ke Papua aja belum. Insyaallah. Katanya Ustaz seorang dosen di Universitas Malaysia ya Ustaz? Kalau boleh tahu universitas apa? Tahun 2007 saya sebaik saja menamatkan S2. Semasa sedang dalam tahun yang kedua saya S2, saya mendapat tawaran untuk menjadi dosen di universitas atau di Universiti Teknologi Malaysia ataupun dipanggil UiTM, Universiti Teknologi Malaysia. Di situ saya ditawarkan untuk mengajar kursus dipanggil pendidikan Islam. Kemudian saya selepas tamat S2 saya memohon untuk menjadi dosen di USIM, Universitas Sains Islam Malaysia, di Fakultas Pengajian Quran dan Sunnah atau Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah sejak tahun 2007, Jun 2007 sehinggalah hari ini. Dan saya mengajar bidang pengkhususan dalam pengajian hadis. Dalam pengajian hadis itu kalau di Indonesia ini begitu ramai sekali para asatizah yang kalau mungkin pernah dengar Ustaz Dr. Khalid Basalamah, Dr. Syafiq Riza Basalamah, kemudian Dr. Firanda Andirja, dan lain-lain, yang mana bidang mereka ni dan bidang dakwah dan juga bidang hadis. Jadi seperti mana mereka, jadi bidang saya juga begitu. Dan pengajian hadis ni bagi saya dia sangat penting. Dia sangat penting kerana dia adalah asas kepada semua bidang pengajian Islam.
dalam bidang pengajian Islam kan ada banyak cabang atau ada banyak bahagian. Kalau dakwah itu dipanggil bidang akidah, kemudian ada bidang ekonomi Islam, ataupun ada bidang kewangan Islam, ada bidang tafsir, ada bidang qiraat, ada bidang bahasa Arab, ada bidang sejarah Islam. Semuanya itu memerlukan kepada hadis. Betul? Jadi sesiapa yang pengkhususan dia dalam bidang dakwah, dia akan menggunakan hadis-hadis di dalam dakwah. Kalau orang itu di dalam kewangan Islam, maka dia akan menggunakan hadis-hadis berkenaan tentang Islamic economy. Kalau orang itu bidangnya tentang sejarah Islam, maka dia akan mencari dan menggunakan dalil-dalil hadis-hadis sebagai dalil untuk sejarah Islam. Tetapi kesemua hadis yang diguna pakai itu akan terbahagi kepada dua bahagian. Hadis yang bisa menjadi hujjah, iaitu hadis yang maqbul, juga hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, iaitu hadis yang mardud, yang tertolak. Hadis yang tertolak itu pula dipecah kepada dua, iaitu hadis yang dhaif dan juga hadis yang palsu. Bisa enggak guna wang palsu? Enggak. Kalau di Malaysia bisa diborgol dan dimasukkan ke dalam penjara gara-gara menggunakan wang palsu. Kalau dalam agama menggunakan hadis palsu, mana yang lebih besar mudaratnya? Guna hadis palsu untuk urusan agama atau guna wang palsu untuk urusan jual beli? Hadis palsu untuk agama. Hadis. Demikianlah kepentingan mempelajari hadis bagi semua di dalam bidang pengajian Islam. Kalau boleh tahu sebelumnya tamatan USIM juga atau gimana? Okey, S1 saya tahun 2002 sampai 2006. 2002 sampai 2005 di IIUM, International Islamic University of Malaysia, atau di dalam bahasa Melayunya UIAM, Universitas Islam Antarabangsa Malaysia. Itu terletak di negeri Selangor, di pantai barat Selangor, di pantai barat Semenanjung Malaysia, di bahagian timur Selangor. Setelah menghabiskan S1, saya langsung menyambung pengajian saya S2 di dalam bidang hadis. S1 saya dalam bidang Quran dan hadis, S2 dalam bidang hadis. Kemudian dengan S2 itu saya menjadi dosen. Kemudian setelah 3 tahun berkhidmat sebagai dosen, saya menyambung pengajian S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Seharusnya saya kena ke luar negara, ke Yordania, ke Jordan. Tetapi waktu itu tahun 2012, di sekitar negara-negara di sekitar Jordan itu sedang mengalami peperangan saudara. Jadi waktu itu dipanggil Arab Spring tahun 2011 hingga 2012 atau 2011 hingga 2013, melibatkan negara Mesir, Tunisia, Libya, Syria dan juga Bahrain. Jadi kerana bimbang dengan keadaan yang ada waktu itu, saya tidak jadi menyambung pengajian S3 saya di negara Arab. Sedangkan saya sudah kontrak rumah di sana. sudah tinggal beli tiket pesawat dan berangkat. Jadi saya fikir dan saya bilang sama kepala dosen untuk menyambung S3 saya di dalam negara saja. Oke, Ustaz, ini kan mengajar di Universitas Sains Islam Malaysia. Itu kan dia sains Islam kan, Ustaz? Ada juga dia ilmuwan-ilmuwan itu kan dia banyak juga yang berasal dari Islam, tapi ada juga ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Barat sana, Ustaz. Jadi kami mau tahu nih, Ustaz, apa yang membedakan sains Islam sama sains Barat? Okay. Sains Islam itu dia mula berkembang dengan begitu pesat sekali pada tamadun
ataupun pada zaman khilafah Abbasiyah yang begitu mekar ataupun berkembang pesat di Andalus, iaitu di Spanyol pada hari ini. Jadi dari situlah timbulnya nama-nama Al-Farabi, Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Hayyan, kemudian Ibnu Battuta dan seumpamanya, yang mana pada waktu itu mereka ini ialah pelopor kepada sains dalam Islam. Segala perihal fizik, kimia, perihal angkasa lepas, graviti, dan semuanya itu di dalam genggaman orang Islam pada waktu itu. Okey. Kemudian pada waktu itu, apabila cahaya ataupun kemajuan tamadun Abbasiyah itu sudah mula berkembang pesat di Andalus, di Eropah masih lagi berada di dalam satu zaman yang dipanggil Dark Ages, iaitu zaman kegelapan, di mana zaman kegelapan itu yang menguasai hidup manusia ada dua kelompok. Yang pertama kelompok istana, yang kedua ialah kelompok gereja. Kedua-duanya ini memeras tenaga warga tempatan untuk bekerja di ladang. Warga tempatan tidak dibenarkan melawan. Warga tempatan tidak diberikan keadilan dan kebebasan. Sesiapa saja yang mempertikaikan perbuatan atau mempertikaikan tindak tanduk daripada gereja ataupun istana akan dihukum bunuh atau dipenjarakan. Maka pada waktu itu beberapa cerdik pandai di barat yang tidak bisa melawan tapi mahu terus hidup, mereka melarikan diri ke Andalus, dan mereka diterima baik oleh pemerintah Islam di sana. Di sanalah mereka mendapat pendidikan yang formal dan menjadi bijak, tetapi masih lagi di peringkat yang basic. Lalu apabila orang barat ini yang telah mempelajari ilmu-ilmu sains di Andalus, mereka pulang dan memberikan kesedaran kepada masyarakat di sana. Jadi masyarakat mula bangun menentang dua kelompok tadi, iaitu menentang gereja dan juga menentang istana. Mereka menentang istana kerana istana menggunakan kekuasaan politik untuk memperhambakan manusia, manakala gereja menggunakan agama untuk mengaut keuntungan duniawi. Maka dua institusi ini telah dijatuhkan oleh rakyat yang bermula di Perancis, yang dipanggil sebagai French Revolution atau Revolusi Perancis. Maka bila mereka telah menjatuhkan institusi agama dan juga istana, maka mereka melantik ketua di kalangan pilihan rakyat. Gerakan itu dipanggil Renaissance ataupun gerakan pembaharuan, yang tidak mahu lagi tunduk dan diperbodohkan oleh gereja dan juga istana. Di situlah mereka bangun dan terus maju. Manakala di Andalus, apabila umat semakin maju dalam bidang sains teknologi, mereka sudah semakin melupakan Al-Quran. Maka yang di Andalus itu semakin menurun. Yang di barat ini kerana cinta mereka kepada sains, mereka semakin naik. Di situlah kerugian orang Islam. Lalu orang Islam mula berpecah dan sudah tidak ada lagi kekuatan. Ilmu-ilmu sains telah pun diambil dan dicuri di barat. Lalu baratlah yang mengklaim bahawa mereka lah yang mempelopori ataupun yang mencipta segala-galanya. Jadi berbalik kepada Universiti Sains Islam Malaysia yang ada di USIM, di sana kami ataupun USIM memperkenalkan konsep dipanggil integrasi antara akli dan nakli. Integrasi iaitu menggabungkan
antara aqli, ilmu akal, dan juga naqal. Naqli ni ilmu yang datang dari wahyu, yang kita naqal daripada Quran dan juga hadis. Kalau di USIM, pelajar-pelajar agama, pelajar-pelajar bidang Quran dan sunnah, pelajar-pelajar syariah, pelajar-pelajar akidah dan dakwah, mereka tetap akan mengambil beberapa kursus atau mata pelajaran berkenaan tentang sains. Contohnya di fakultas saya, Fakultas Quran dan Pengajian Quran dan Sunnah, kami ada mata pelajaran I'jaz Quran. I'jaz Quran ni ialah mukjizat yang ada dalam Quran yang kita gabungkan dengan kajian sains. Madah tu, kursus tu dipanggil I'jaz Ilmi. Maksudnya ialah I'jaz Ilmi ni maksudnya ialah mukjizat saintifik. Contohnya yang saya bentangkan tadi, iaitu mengapa Rasulullah SAW menyuruh apabila seseorang Muslim itu tidur, maka dia perlu berada dalam keadaan yang gelap, kerana badannya, tubuhnya akan menghasilkan hormon. Hormon itulah yang akan melindungi tubuhnya daripada penyakit-penyakit yang bahaya apabila dia tidur dalam keadaan yang gelap. Berbeza dengan kalau dia tidur dalam keadaan lampunya menyala, hormon itu tidak akan terhasil, menyebabkan tubuhnya terdedah kepada bahaya. Dalil Rasulullah SAW, hadis menyuruh kita minum duduk. Kalau minum berdiri, malah di sana ada beberapa hadis Rasulullah SAW bilang, kalau orang tu minum berdiri, sewajarnya dia muntahkan balik minuman itu, saking jijiknya perbuatan itu ataupun amat tidak disukai. Dari sudut akhlak, dari sudut penilaian akhlak atau kupasan penerangan dari segi akhlak, minum duduk lebih elok. Tetapi dari sudut saintifik, kalau minum berdiri itu dia bisa memudaratkan dan merosakkan ginjal. Jadi hal ini bila diterangkan kepada pelajar, kalau selama ini kita hanya membaca dalil, mengamalkannya tanpa mengetahui hikmah di sebalik itu, maka di USIM, terutamanya di fakultas saya, kita mendidik anak-anak bahawa apa yang agama suruh dari segi saintifiknya ada kebenaran untuk tujuan kesihatan, membuatkan kita akan makin sayang sama Islam, semakin tunduk dengan perintah Allah dan menyayangi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berarti di USIM ini membenarkan bahwa sains dan Islam itu saling berhubungan. Saling berhubung dan saling menguat. Itu untuk pelajar-pelajar agama. Kita mendedahkan mereka tentang sains. Manakala bagi pelajar fakultas sains dan teknologi, kalau macam pelajar fizik, pelajar kimia, pelajar biologi, pelajar-pelajar computer science, mereka diminta untuk menghafal sebahagian dari Al-Quran, 3 juzuk dari belakang, juzuk 28, 29 dan 30. Kalau pelajar agama, hafalannya tu 3 juzuk dari depan, 1, 2, 3. Kalau pelajar sains, dari belakang, iaitu surah-surah yang sering kedengaran kan, jadi mudah dan ringan bagi mereka. Termasuk juga pelajar kedokteran. Dan apabila kita adakan lomba hafazan, ternyata pelajar kedokteran tu akan menjuarai, kerana mereka ni pintar, lebih pintar daripada pelajar agama, pelajar kedokteran. Jadi dalam bidang kedokteran mereka menguasai, dalam bidang hafazan juga memang excellent. Sangat banyak ilmu yang dapat dari Ustaz ini. Jadi kalau boleh tahu Ustaz, bagaimana konsep sains dalam Al-Quran? Konsep di dalam Al-Quran, seperti yang telah saya katakan dalam materi tadi, bahawa di dalam Al-Quran itu terlalu banyak sains dan terlalu luas. Tetapi Al-Quran bukanlah kitab sains. Quran ataupun sains yang ada di dalam Al-Quran, tujuannya ialah untuk menundukkan manusia agar mentaati Allah. Dan manusia itu bila mentaati Allah, dia akan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan berani untuk menyombong, meninggi diri, malah akan senantiasa berasa dirinya itu seorang hamba yang serba kekurangan dan amat
memerlukan atau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua bukti-bukti itu akan membuatkan manusia akhirnya kembali kepada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sains di dalam Al-Quran, sains di dalam hadis akan membuatkan seorang itu kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin untuk seseorang itu apabila dia telah mengetahui kebesaran agama, kebenaran sains di dalam agama, maka tidak pantas untuk dia melawan atau menentang Allah Azza wa Jalla. Satu lagi tadi belum menjawab, apa beda sains Islam dan juga sains yang barat? Kalau sains Islam itu dia akan natijahnya membuatkan ataupun kesudahannya membuatkan Muslim itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi sains yang benar di hadapan matanya dengan fakta dan bukti oleh Barat, itu telah disebut oleh seorang Rasul yang tidak tahu membaca dan menulis. Nah, jadi hari ini dalam keadaan orang mengkritik Islam sebagai agama teroris, sebagai agama yang mundur, tapi kemajuan-kemajuan sains pada hari ini telah pun disebut oleh dahulunya lebih dari 1400 tahun yang lalu oleh seorang Rasul yang ummi, yang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Mana mungkin seorang Rasul dengan secara terperinci menjelaskan sains kalau bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sains Islam. Manakala sains Barat, dia hanya terhenti pada kejayaan-kejayaan manusia. Contohnya, dahulunya tidak ada ini, kan? Tidak ada perakam suara yang secanggih ini. Ya, benar. Tidak ada lampu, tidak ada AC dan seumpamanya. Jadi yang hanya diagung-agungkan, yang didewa-dewakan ialah penciptanya. Sedangkan kalau difikir secara lebih mendalam, bagaimana arus listrik itu mengalir, bagaimana AC bisa menyejukkan bilik, bagaimana kesihatan manusia itu daripada buah menghasilkan vitamin, daripada susu menghasilkan kalsium, daripada nasi menghasilkan karbohidrat, seterusnya memberikan tenaga, dia terhenti di situ. Dia tidak kembalikan kepada siapa yang menciptanya. Jadi sains Barat itu terhenti di situ. Siapa yang menemukannya, maka dialah yang dipanggil orang yang hebat. Tapi kalau dilanjutkan lagi, manusia akan melihat bahawa yang maha hebat itu hanyalah Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Padahal sebenarnya sehebat-hebatnya penemunya itu semuanya itu datang dari Allah ya Ustaz. Ya. Oke, Ustaz. Kebetulan kami di sini masih kelas 11 ya Ustaz ya. Tapi kami di sini juga lagi mempersiapkan juga untuk kedepannya gitu. Kira-kira ada nggak tips-tips atau apa-apa aja yang harus kami persiapkan jika kami ingin memasuki Universitas Sains Islam Malaysia? Okey, yang pertama sekali, syarat paling utama, syarat paling minimal dan ialah syarat yang paling asas ialah bahasa Arab. Kerana di dalam sertifikat untuk seseorang siswa atau siswi di SMA menyambung pengajian S1 di USIM, akan dilihat bahasa Arabnya dahulu. Kalau sepintar mana pun anak itu tetapi tidak ada bahasa Arab, minta maaf kan, terpaksa cari universitas lain. Harus dipersiapkan dari sekarang. Walau bagaimanapun tidak perlu risau kan, dan tidak, kalau cemerlang kan, maksudnya really excellent, alhamdulillah kan. Tapi kalau pelajar itu sekadar memperolehi 80% bahasa Arabnya atau 75%, tetapi melihat juga kepada bidang. Kalau pengkhususannya S1 dia mau menceburi bidang sains komputer di USIM, maka tidaklah perlu bahasa Arabnya itu. Kalau bahasa Arab itu dia punya result okay and even not too excellent, insyaAllah could be considered, masih boleh di apa tu,
masih boleh dilihat dan masih ada peluang. Kalau bidangnya pelajar itu mahu ke bidang sains komputer ataupun fizik contohnya kan, maka yang perlu dia kuasai ialah English language, kerana di USIM bahasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Kalau bidang itu bidang pengajian Islam, syariah atau Quran Sunnah atau dakwah atau fiqh wal fatwa, maka semua itu dalam bahasa Arab dan beberapa subjek sahaja di dalam bahasa Inggeris, amat sedikit. Kalau boleh tahu tuh di di universitas itu ada jurusan apa aja, fakultas apa aja yang ada di situ? Okey, yang pertama fakultas pengajian Quran dan Sunnah. Yang kedua fakultas syariah dan undang-undang. Yang ketiga fakultas bahasa utama, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Yang keempat fakultas kepimpinan dan pengurusan, leadership dan management. Yang kelima fakultas ekonomi dan muamalat. Seterusnya fakultas kedokteran, fakultas pergigian, dentistry, fakultas alam bina iaitu architecture, kemudian fakultas science and technology, fakultas kejuruteraan, engineering. Ada 10 sekarang. Kalau dilihat dari zaman sekarang itu ya Ustaz, lebih kebanyakan orang-orang barat atau orang-orang bahasanya non muslim lah ya kan Ustaz, yang lebih istilahnya lebih tinggi, maksudnya lebih paham gitu, soal sains atau politik begitu ya Ustaz ya. Tapi orang-orang Islam itu malah jarang atau tidak terlalu banyak gitu Ustaz. Jadi kami sebagai anak muda nih kan Ustaz, ada nggak apa ya bahasanya cara-cara atau tips-tips agar kami bisa ikut memajukan peradaban Islam Ustaz? Sebenarnya orang Islam itu jauh lebih maju ataupun bisa bersaing, berdiri sama tinggi dengan orang-orang barat. Tinggal lagi kita tidak diperlihatkan kejayaan orang-orang Islam. Malah media seluruhnya hanya lebih memfokuskan kepada kejayaan-kejayaan barat. Sedangkan di dunia Islam juga hal-hal itu tidak ketinggalan. Contoh-contoh yang saya bisa bawakan ialah, kalau kita lihat sedikit cerita politik. Kalau kita lihat di Gaza, di wilayah Palestin yang bersepadanan dengan Mesir, Gaza, yang tempat sering dibom tanggal 21 Ramadan hingga 27 Ramadan, sering dibom, sering diserang oleh orang-orang Yahudi. Gaza ini adalah satu kawasan yang di hadapannya Yahudi, di belakangnya Mesir yang benar-benar sekular. Tetapi di Gaza dalam keadaan serba kekurangan, dipantau oleh drone oleh di bahagian laut oleh Yahudi, tetapi orang-orang Islam di Gaza bisa menghasilkan peluru berpandu. Jadi dari mana kecerdikan itu terhasil? Dari orang-orang Islam. Dari orang-orang Islam. Di Pakistan salah satu negara Islam yang kita boleh katakan bagus dari segi persenjataan. Mereka ada loji nuklear. Siapa mereka? Mereka orang Islam. Di barat juga ada loji nuklear, di Pakistan juga ada loji nuklear. Indonesia sudah ada perusahaan membangunkan kapal, benar? Kapal perang, juga kereta perisai ataupun tank untuk tujuan ketenteraan. Jadi kemajuan Muslim sebenarnya ada, tetapi tidak ditonjolkan.
Di barat diberikan fokus 100%. Malah kita pun digembar-gemburkan. Kalau satu orang siswa di Indonesia menyambung S1-nya di Institut Teknologi Bandung, satu lagi pergi melanjutkan pelajaran di Amerika, siapakah yang lebih dilihat oleh masyarakat? Amerika. Yang di Amerika. Sedangkan sama aja kualitasnya. Karena masyarakat sering kita panggil sering dimomokkan ataupun sering digembar-gemburkan bahawa baratlah yang terbaik, baratlah yang terbaik. Maka tinggal lagi kita yang menghidupkan dan mengembalikan kegemilangan umat kita, umat Islam, orang-orang Islam yang ada di negara kita, dan kita yang kena memberitahu dunia bahawa kualitas yang ada di negara kita juga sama dengan yang ada di barat. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa kesan-kesan Ustaz? Apa pesan-kesan Ustaz untuk kami ini sebagai murid SMA Sains Tahfiz Quran Al-Amar? Oke, nasihat untuk saya dan untuk semua, bahawa yang pertama sekali ialah dalam kita menuntut ilmu, kita harus mengutamakan nombor satu sekali ialah niat. Apakah niat kita untuk menuntut ilmu? Apakah mencari redha Allah Subhanahu wa taala ataupun mengejar dunia yang sementara? Kalau kita, mudah-mudahan kita semua di sini ikhlas kerana Allah taala, dan bila kita ikhlas, barulah kita akan nampak step yang seterusnya, yaitu untuk mempelajari ilmu, sains dan juga tahfiz dan apa saja yang kita perlukan. Maka bila kita ikhlas, maka step seterusnya ialah itqan, iaitu bersungguh-sungguh. Itqan itu bersungguh-sungguh dalam bidang yang sedang kita lalui. Kalau di sini di SMA Al-Amar ada tahfiz dan juga ada sains, maka bersungguh-sungguhlah di dalam hafazan, tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya. Di sebalik hafazan itu, cuba pula memahami ayat-ayat yang kita hafal, memahami tadabbur dan tafsirnya. Kemudian kalau dalam bidang sainsnya, cuba sedaya upaya untuk cemerlang dalam pelajaran tersebut, supaya dengan kecemerlangan itu ditambah dengan sains itu tadi, maka kita akan menjadi umat yang lebih baik. Dan dengan ilmu tadi, barulah kita langkah kepada step yang ketiga, iaitu berusaha untuk membangunkan umat. Bagaimana untuk dibangunkan umat? Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal kena kuat, kerana Allah yang akan lorongkan ke mana kita akan pergi suatu masa nanti. Di sini kita tidak akan nampak, kita tak akan nampak masa depan kita, tetapi bila kita sudah mencukupkan dan mempersiapkan diri dengan Al-Quran dan kefahamannya, sains dan penguasaannya, jadi dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan dorongkan. Dalam keadaan kita tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Terima kasih buat Ustaz yang telah memberikan kesan-pesannya terhadap kami, dan terima kasih juga buat Ustaz yang udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Mungkin ke depan insyaallah lain waktu kita bisa berbincang lagi untuk ke depannya. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan ada kunjungan ke fakultas saya insyaallah. Amin. Oke, barakallahu fiikum. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.